Yang ketiganya, kita takbir ketika mana nak bertemu dengan musuh. Bukan nak bertemu dengan musuh ni lagu mana, ambil kiasan daripada Nabi bertakbir sebelum memulakan peperangan. Takbir. Bukan kata nak bergaduh lah. Ada musuh ataupun ancaman, tak kiralah ancaman tersebut daripada manusia ataupun selain daripada manusia. Ancaman ni bukan dekat manusia saja, binatang pun ada, ataupun benda-benda yang lain yang menakutkan kita. Contoh ni musim-musim Halloween ni, perayaan Halloween Day. Orang putih sambut raya ni. Ni raya orang Kapiak ni. Setiap 31 hari bulan Oktober, puak-puak terutamanya di USA, Amerika Syarikat, United States of America, tiap-tiap 31 hari bulan 10 malam tu mereka akan menyambut perayaan Halloween, perayaan hari hantu. Mai perayaan ni daripada Irlandia, Perancis Utara apa semua tu. Yang sebenarnya perayaan ni dibawa datang ke Amerika tahun 1800 lebih. Puak Kristian pun tak setuju. Tapi oleh kerana mendapat sambutan yang sangat-sangat hebat, dirayakan malam tersebut, malam 31, nak masuk 1 hari bulan 11 tu, mereka merayakan perayaan lagu ni. Ni perayaan yang sesat ni. Pakai kostum hantu Kak Limah balik rumah, pakai kostum zombie kampung pisang, tubuh labu tebuk buat muka bagi seram, pakaian-pakaian yang menyeramkan. Kalau orang putih dia panggil permainan. Bila mereka pakai pakaian menyeramkan, mereka pergi ronda ke kawasan kejiranan. Kalau duduk astana ni, mereka pusing lah. Tak gila orang 3. Lepas tu pilih orang 5 pula, pergi ketuk pintu rumah orang. Mereka main, orang panggil permainan. Itu game tu trick or treats. Rupanya tuan-tuan muslimin muslimat, permainan seumpama itu, perayaan yang dirayakan oleh puak-puak kufar ni, menular masuk dalam negara kita, negara Islam, dan dirayakan oleh orang Islam kita sendiri. Ni hak baru-baru ni kita tengok. Artis pun ada punya bodoh piang. Perayaan Halloween ni, dengan bangganya artis-artis Malaysia yang beragama Islam tangkap gambar, mereka pun menyambut perayaan ni juga. Pakai tanduk setan. Perangai jangan setan dah, nak tunjuk lagi, pakai pula tanduk. Tak cukup dengan perangai, bubuh tanduk pula 2. Satu family dah tu. Suami, isteri, anak, ajak Allah Rabbi. Hak mana orang Kapiak awak main, semua kita nak buat. Walaupun benda tu nampak keji, ikut juga. Hak Nabi ajak 1400 tahun lebih dulu, tak mau ikut, walaupun mudah. Tuan-tuan, berjayanya orang-orang bukan Islam ni, dia merosakkan Islam. Sebab tu kita kena ingat, kita bila sebut kita ni orang Islam, orang yang beriman, ada kalimah la ilaha illallah dalam dada kita. Kita kena pesan ke anak-anak kita, musuh orang Islam ni sangat ramai. Keliling ni musuh orang Islam saja. Orang yang bukan Islam, mereka sangat-sangat memusuhi Islam. Khususnya Yahudi. Yahudi ni bukan tekat Islam sahaja agama yang dia musuh, akan tetapi semua agama selain daripada bangsa mereka menjadi musuh mereka. Mereka menganggap agama selain daripada Yahudi ni ialah binatang belaka. Sebab tu mereka bunuh, tak ada peri kemanusiaan. Yahudi, Kristian musuh mereka, Islam musuh mereka, Majusi dan sebagainya, semua musuh mereka. Tapi dalam banyak-banyak musuh tu, yang nombor satu sekali Islam. Mereka boleh azab, mereka boleh combine, mereka boleh joint venture, mereka boleh merge antara agama-agama yang menjadi musuh mereka tu untuk semata-mata nak meruntuhkan Islam. Ni kata Yahudi jahat semua. Sebab tu tuan-tuan muslimat, waktu Soviet Union dulu, dia bunuh Yahudi pasal jahat sangat. Bangsa Aryan, dua tubuhan besar di dunia nak menakluki dunia, nampak, berlawan satu sama lain. Kita kena pesan tu kat anak kita, musuh yang sangat nyata selain daripada iblis dan syaitan ni ada duduk depan mata kita ni, manusia sopong dengan kita. Tak sampai waktu dia lagi, orang Yahudi ni tuan-tuan muslimat akan berleluasa, mereka mengawal. Sampai waktu Nabi sebut dalam hadis, tanda akhir zaman antara yang besar, orang Yahudi dan orang Islam ni akan berperang. Peperangan tersebut menjadi sedaging dengan orang Islam. Makna sedaging ni kira setiap seorang daripada kita akan berkecimpung, orang panggil akan terlibat dengan perang ni.
Tak ada siapa orang terlepas. Dan pada waktu itu tuan-tuan, Allah Ta'ala menangkan orang Islam. Dan orang Yahudi waktu tu akan berlari menyorok di macam-macam tempat. Hak ni berlari menyorok belakang tangga. Pasal mereka kalah dah. Mereka berperang bukan kerana nak syahid. Mereka berperang kerana nak menang ataupun kerana dipaksa. Tapi bila orang Islam, dia berperang kerana nak terkorban, nak syahid. Betul? Akhirnya kalah Yahudi ni lari menyorok belakang tiang, belakang tangga, bawah raga, bawah meja, menyorok belakang. Waktu tu Allah Ta'ala takdirkan segala makhluk yang mereka menyorok di belakangnya berkata-kata, "Hei orang Islam, mai sini ni, belakang aku ada seorang ni, mai bunuh." Tak ada tempat dah melainkan pada satu belakang pokok yang dinamakan Gharqad. Pokok ni orang Yahudi mai menyorok belakang dia, senyap. Ni Allah Ta'ala takdirkan lagu tu, Nabi cerita tuan. Sampai akhir zaman lagu tu lah. Jadi tuan-tuan kita tengok perayaan-perayaan yang bukan hak Islam punya tak usah duk ni lah. Kerana boleh merosakkan akidah. Kita bukan takap ni hak tahun-tahun lepas tu tak nampak lagi, ni tahun ni mula nampak lah. Ada artis-artis dengan bangganya upload gambar kata dia menyambut perayaan orang kafir seumpama itu. Bangga, seronok, Allahu Rabbi. Kesian sungguh, kita tumpang kesian. Tapi bila dia berbangga-bangga dengan kemaksiatan yang dia buat tu, kita kena habaq kat orang ramai supaya orang lain tak terikut sama kita. Tak dinamakan mengumpat ni, kalau kita cerita keburukan orang yang dia masih lagi malu melakukan keburukan. Kita cerita pasal orang yang buat maksiat, contoh bawa budak-muda, bawa mereka pergi duduk tempat senyap, tempat sunyi, tempat gelap. Duk pegang tangan, lagi peluk lagi boyfriend korek hidung, girlfriend tampak kepala, macam-macam bermanja-manja, berasmara dana, nampak, di satu tempat yang sunyi. Pasal mereka pergi tempat sunyi, pasal mereka tahu tempat tengah orang ramai tak boleh buat, malu kat orang. Mereka pergi duduk tempat sunyi, tempat gelap. Tiba-tiba kita mai seragah mereka, jadi mereka pun lari. Kerana apa? Mereka tahu ini benda salah, tapi oleh kerana tuntutan nafsu yang tak dapat dikawal, terjadinya benda lagu tu. Jadi mereka pun lari. Kita kalau mengumpat mereka ni, dosa kita. Bukan mengumpat, kita cerita keburukan ini kepada orang lain, sedangkan mereka masih lagi malu melakukan maksiat, berdosa kita. Kena pergi minta maaf. Melainkan kalaulah dia buat maksiat dan dia berbangga-bangga dengan maksiat tu, kita boleh mengumpat, bukan nama mengumpat yang tu, cerita untuk manusia lain tidak terlibat dengan benda tu, ambil manfaat dan pengajaran. Contoh berlakon main maksiat, duduk katil laki perempuan dalam filem, jadi suami isteri. Luar filem hak ni suami orang, hak ni isteri orang. Tapi bila duduk dalam filem, duduk sekati atas tilam, hang pegang tangan aku pegang tangan hang, cium dia, aku cium tangan hang, macam-macam passion. Malu tak malu buat begitu? Dosa tu, berdosa, dosa besar. Dia hak milik kepunyaan suami dia, tiba-tiba atas kehendak filem dia menggadaikan maruah sebagai seorang isteri, duduk berpelukan, berpegangan tangan dengan lelaki yang bukan mahram, yang ajnabi dengan dia. Bangga tak bangga, malu sampai tak ada tuan-tuan dibuat pula anugerah yang berbagai-bagai, mengiktiraf kemaksiatan yang dilakukan oleh puak-puak ni. Kita bukan nak marah ke artis. Ada juga artis yang alhamdulillah bagus, dia jaga ikhtilat dan sebagainya. Dan ramai juga lah ni artis yang sudah pun berhijrah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala campurkan taufik dan hidayah. Cuma yang masih lagi berbangga-bangga dengan kemaksiatan yang dia lakukan secara terang-terangan, ditayangkan di seluruh TV kita, dapat pula anugerah, sebut pula alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah kerana memberikan kekuatan kepada saya untuk melakonkan watak di atas ranjang. Aduh, saya berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada keluarga, tak lupa kepada peminat-peminat. Bubuh nendang mu anda. Wajah tu dia mencabar Allah, buat maksiat, kemudian memuji Allah SWT dengan maksiat yang dia lakukan kepada Allah. Orang lagu ni kita boleh sebut kemungkaran yang dia buat supaya orang lain tidak mendekati kemungkaran dan kemaksiatan tersebut. Betul? Lah ni ramai ni berlambak ni duk menyambut hari tak ni.